Izin Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya terima kasih atas diberi peluang untuk membahas rang undang ini. Walaupun secara prinsipnya pindaan-pindaan di dalam rang undang ini adalah disokong, tetapi adalah menjadi satu isu yang perlu dibangkitkan di sini, Tuan Yang di-Pertua, iaitu berkenaan dengan isu pembekuan akaun-akaun dan aset-aset yang diperuntukkan di dalam rang undang-undang ini, terutamanya berkenaan dengan pindaan yang dicadangkan di bawah Seksyen 44A, iaitu satu seksyen yang perlu dibaca bersama dengan Seksyen 44 Akta Utama, Akta Asal, berkenaan dengan pembekuan harta yang boleh dibuat dengan izin oleh satu enforcement agency ataupun agensi penguatkuasaan, di mana di bawah Seksyen 44 seorang pegawai enforcement agency tersebut boleh ataupun diberi kuasa untuk mengeluarkan satu perintah yang membekukan aset-aset, akaun-akaun dan sebagainya seorang yang disyaki selama tempoh 90 hari, dan mengikut pindaan dalam rang undang-undang ini di bawah Seksyen 44A, iaitu seksyen baru. Kuasa diberi kepada pegawai enforcement agency tersebut dengan izin untuk membuat beberapa perkara seperti mengubah atau membatal perintah pembekuan tersebut. Pegawai tersebut juga mempunyai kuasa untuk menolak permohonan untuk mengubah perintah tersebut dengan izin. In other words, pegawai tersebut diberi kuasa mutlak untuk mengeluarkan perintah tersebut dan untuk menolak apa-apa permohonan untuk menarik balik perintah tersebut. Ini Tuan Yang di-Pertua, adalah satu isu yang penting, memandangkan kuasa mutlak tersebut boleh disalahgunakan. Kita boleh bandingkan keadaannya dengan keadaan di bawah Akta Dadah ataupun jenayah dadah, iaitu di bawah Akta Dadah Berbahaya Perlucut Akan Aset dengan izin, The Dangerous Drugs Act, Forfeiture of Property Act 1988, di mana di dalam peruntukan undang-undang tersebut, Tuan Yang di-Pertua, kuasa untuk melucut hadkan ataupun forfeit dengan izin property, aset-aset dan sebagainya yang disyaki terlibat ataupun didapati melalui wang haram melalui kegiatan dadah adalah diletakkan bukan di dalam ataupun di bawah tangan mana-mana pegawai tertentu, tetapi diletak di dalam tangan Mahkamah Tinggi. In other words, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, kuasa itu bukan mutlak, di mana pihak pegawai ataupun public prosecutor dengan izin diperlukan membuat satu permohonan ke Mahkamah Tinggi, disokong dengan affidavit tertentu yang mengandungi keterangan-keterangan, bukti dan sebagainya untuk menyokong permohonannya untuk aset-aset dilucut hadkan ataupun dengan izin forfeit. Ini merupakan
Tuan Yang di-Pertua, satu dengan izin safeguard untuk menentukan kepentingan-kepentingan orang yang disyaki yang belum dituduh juga kepentingannya dilindungi. Dalam rang undang-undang yang dihadap kita, Tuan Yang di-Pertua, nampaknya safeguard tersebut tidak terdapat ataupun tergandung di mana-mana di dalam akta tersebut. Memandangkan keadaan tersebut, adalah penting kita ingat, Tuan Yang di-Pertua, bahawa aset-aset, akaun-akaun dan sebagainya yang dibekukan oleh pegawai yang tertentu di bawah akta ini akan melibatkan dengan izin the livelihood of orang yang disyaki yang dijamin. Livelihood itu adalah satu perkara yang dijamin di bawah perlembagaan persekutuan. Dan memandangkan keadaan tersebut, adakah rang undang, walaupun saya perlu menjelaskan di sini, walaupun kita menyokong usaha-usaha untuk membantras kegiatan pengharaman ataupun pencegahan ataupun pengubahan wang haram dan mencegah pembinaan keganasan dan sebagainya, itu memang secara prinsipnya kita menyokong. Itu merupakan satu perkara yang perlu dibanteras. Tetapi at the same time, Tuan Yang di-Pertua, apa yang perlu diingatkan di sini adalah the constitutional right dengan izin of the right to livelihood perlu juga di-safeguard dan mengikut pindaan-pindaan yang dicadangkan di dalam rang undang-undang ini. Dengan izin, that constitutional right tidak dilindungi. Dalam erti kata lain, Tuan Yang di-Pertua, kuasa mahkamah ataupun penglibatan mahkamah tinggi secara khususnya di dalam usaha membantras pengubahan wang haram ini nampaknya dikecualikan mengikut akta pindaan ini. Memandangkan keadaan tersebut, Tuan Yang di-Pertua, walaupun disokong, kami we have our reservations dengan izin berkenaan dengan pengecualian mahkamah dalam melaksanakan hak-hak orang yang disyaki yang belum dituduh di dalam jangka masa 90 hari tersebut, oleh kerana akta ataupun aset-aset mereka sudah senangnya dapat dibekukan oleh pegawai-pegawai tertentu tanpa apa perlindungan mahkamah. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sila Tanah Merah. Terima kasih